Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Muslimin muslimat sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan mengucapkan syukur kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakannya dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi belum selesai melihat pentafsiran ayat yang ketiga daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Yang bermaksud diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi termasuk semuanya dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah. Yang mati tercekik dan yang mati dipukul dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi dan yang mati ditanduk dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya, dan yang disembelih atas nama berhala. Dan diharamkan juga kamu merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa daripada memesongkan kamu dari agama kamu setelah mereka melihat perkembangan Islam dan umatnya. Sebab itu janganlah kamu takut dan gentar kepada mereka. Sebaliknya hendaklah kamu takut dan gentar kepadaku. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan, yakni memakan benda-benda yang diharamkan, sedang ia tidak cenderung hendak melakukan dosa, maka bolehlah ia memakannya, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada frasa A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang bermaksud pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku cukupkan nikmatku kepadamu dan aku redha Islam menjadi agamamu. Bermaksud dengan turunnya ayat ini nyatalah kepada kita bahawa Islam telah sempurna berasaskan perkara-perkara yang fardu dan yang sunat,
yang mempunyai batas-batas hukum, diterangkan segala yang halal dan yang haram, sehingga tidak ada lagi suatu hukum yang halal atau haram diturunkan lagi selepas itu. Maka syariat Islam seperti yang diturunkan kekal sehingga hari kiamat. Bila sempurnanya Islam itu, maka ia merupakan suatu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya orang-orang mukmin dapat mengerjakan ibadah haji dengan aman dan damai. Tidak ada orang-orang kafir atau musyrik yang cuba mengganggu mereka, dan tidaklah mereka mengerjakan haji bersama-sama dengan orang-orang kafir. Semenjak itu Islam menjadi agama yang diridai Allah Subhanahu wa taala untuk sekalian manusia. Siapa yang mencari agama lain selain daripada Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya dan ia menjadi orang-orang yang rugi di akhirat. Muslimin muslimat dirahmati Allah, turunnya ayat ini pada hari Jumaat selepas asar, bertepatan pada hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah pada tahun 10 Hijrah, semasa Nabi SAW mengerjakan haji yang dipanggil sebagai Haji Wada' ketika wukuf di padang Arafah. Nabi SAW ketika itu sedang mengendarai untanya, dan ketika itu dikatakan bahawa hampir sahaja unta Nabi SAW terperosok ataupun terjatuh kerana beratnya keadaan baginda tatkala menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahawa seorang Yahudi telah datang bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ada sebuah ayat dalam kitab tuan-tuan yang dibaca. Kalaulah ayat itu diturunkan kepada kami orang Yahudi, nescaya kami akan jadikan hari raya pada hari tersebut." Sedang Umar bertanya, "Apakah ayat itu?" Jawab Yahudi, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," sehingga akhirnya. Kata Sayyidina Umar, aku tahu sangat bilakah hari turunnya ayat itu dan di mana turunnya. Diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu semasa baginda di Arafah pada hari Jumaat. Sayyidina Umar kemudian memaklumkan bahawa hari itu adalah hari raya kami. Ikut kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ayat ini diturunkan pada 2 hari raya, iaitu hari Jumaat dan hari Arafah. Kedua-duanya sama-sama menjadi hari raya. Dan mengikut kata Ibn Abbas lagi, ayat ini bertepatan turunnya dengan 5 jenis hari raya atau 5 kategori hari raya, iaitu hari Jumaat, hari Arafah, hari raya orang Yahudi dan hari raya orang Nasrani dan hari raya orang Majusi. Tidak pernah hari raya agama yang bermacam-macam itu serentak bertemu pada suatu hari, pada hari yang sama, sebelum dan sesudahnya, melainkan pada hari itu. Ada juga riwayat mengatakan bahawa ketika ayat ini diturunkan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menangis. Nabi SAW bertanya, "Apakah menyebabkan engkau menangis, wahai Umar?" Beliau menjawab, "Yang menyebabkan saya menangis ialah kerana kami masih mengharapkan adanya tambahan dalam agama kami. Kiranya telah sampai kepada tingkatan sempurna. Sesungguhnya bila sesuatu itu telah sempurna, maka kemudiannya akan berkuranganlah ia." Nabi SAW menjawab, "Benarlah katamu, wahai Umar." Maksudnya ialah sesuatu yang telah sampai ke kemuncaknya, tidak ada yang boleh dilalui selepas itu melainkan jalan untuk menurun. Dan jika Islam telah disempurnakan ketika itu, bermaksud Rasulullah SAW yang membawa Islam tidak lama lagi akan berpisah dengan mereka, kerana telah selesai tugasnya sebagai Rasulullah SAW. Kerana itulah Sayyidina Umar menangis dalam keadaan sedih. Dikatakan bahawa selepas turunnya ayat ini, Rasulullah SAW hidup kira-kira 81 hari, lalu meninggal dunia atau wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Kerana itu ayat ini merupakan antara ayat yang terakhir diturunkan, tetapi ia merupakan ayat terakhir yang diturunkan berkenaan dengan halal dan haram. Bermaksud tidak ada ayat lagi yang turun selepasnya yang berbicara tentang hukum hakam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
Seterusnya Allah berfirman lagi, faman ittara fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang terpaksa memakan kerana kelaparan, bukan sengaja hendak berbuat dosa, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bermaksud, jika seseorang itu dalam keadaan kelaparan, tidak ada yang boleh dimakan melainkan makanan yang haram sahaja, semata-mata untuk mengelakkan dirinya daripada mati kelaparan dan bukan kerana sengaja untuk makan, maka perbuatan itu adalah dimaafkan. Kerana dia dalam keadaan darurat yang terpaksa untuk makan walaupun makanan yang haram, semata-mata untuk menjaga nyawanya dan menyambung kehidupannya, maka Allah memaafkan dalam keadaan itu, kerana Allah itu bersifat pengampun kepada orang-orang yang sedang dalam kesulitan, dan Allah Ta'ala Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan bagi ayat yang begitu panjang ini, mari kita lihat apakah hukum-hukum yang telah diistinbat oleh para ulama daripada ayat yang mulia ini. Yang pertama ialah pengharaman kesemua 11 perkara. 10 berkenaan dengan makanan atau binatang yang dimakan, yang haram dimakan, dan yang ke-11 ialah berkenaan dengan perbuatan tenung nasib menggunakan al-azlam. Dan ia dinyatakan secara jelas dalam ayat ini dan menyatakan bahawa wajibnya kita menjauhi kesemuanya, kerana ia adalah suatu perkara yang fisq, suatu perkara yang membawa kepada kefasikan. Maka perbuatan menghalalkan apa jua daripada 11 perkara itu adalah perbuatan yang terkeluar daripada pengajaran Islam itu sendiri, dan perbuatan yang mencemarkan kehormatan Islam. Yang kedua, halalnya kita untuk memakan daging binatang yang tercekik atau yang terpukul, yang terjatuh dan yang berlaga, juga binatang yang dimakan binatang buas. Kesemua itu boleh dimakan sekiranya sempat untuk disembelih dengan sembelihan syar'i, dan ketika disembelih itu adanya hayah mustaqirrah, adanya nyawa ataupun haiwan itu masih bernyawa yang boleh dibuktikan ketika itu. Yang ketiga, keharusan untuk kita memakan kesemua binatang yang diharam ataupun binatang yang dalam keadaan ke-10 itu, maupun khinzir, dan apa juga yang diharamkan ketika berlakunya ad-darurah, darurat untuk semata-mata menghilangkan mudarat jika berlaku. Jika tidak memakan makanan itu, maka akan menyebabkan seseorang itu akan menerima mudarat, termasuklah kematian. Dengan syarat yang pertama, ia hendaklah semata-mata untuk menghilangkan kemudaratan, dan yang kedua, dia tidak melampaui batas, bukan bermaksud atau bukan bertujuan untuk berseronok-seronok atau merasakan kelazatan makanan yang haram itu, tetapi hanya untuk menyambung nyawa sahaja. Yang keempat pula ialah perbuatan merenung nasib. Perbuatan merenung nasib dengan menggunakan anak panah itu adalah haram. Begitu juga segala perbuatan yang seumpama dengannya, yang bertujuan untuk menjangkakan nasib yang berlaku, termasuklah perjudian maupun meramal sesuatu yang akan datang, maka itu semua termasuk dalam pengharaman ini. Dan dalam sebuah hadis sahih daripada Nabi SAW bermaksud, barang siapa yang mendatangi tukang tilik, arrafan, dan bertanya tentangnya mengenai nasibnya, dan dia mempercayainya, tidak akan diterima salatnya 40 hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.